Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi kita bertemu lagi pada pagi ini untuk mengikuti PDPDR untuk bagi subjek TMK tahun 6 Okey, jadi murid-murid saya harap semua dah bersedia untuk PDPDR kita pada pagi ini. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk kepada buku teks sambil lihat video ini. Okey, buka muka surat yang pertama lah. Okey. Okey, kita akan belajar tentang pengaturcaraan unit yang pertama. Okey. Jadi kita akan belajar apa itu kegunaan atur cara komputer. Okey. Atur cara komputer. Okey, sesetengah, kalau perhatikan sesetengah peralatan kita, di rumah ni, mempunyai atur cara. Okey, sebagai contoh kita lihat ni lah, contohnya ini siapa, keluarga ni lah, dia nak pergi ke kedai untuk membeli peralatan elektrik. Eh, contoh dia nak beli mesin basuh. Okey, sampai di kedai dia cakap, dia tanyalah, kita mesti tanya dulu kedai kan, apa keistimewaan sesuatu peralatan tersebut tu kan. Jadi, keluarga ni tanyalah dia nak beli mesin basuh, jadi ditanyakan, "Apakah keistimewaan mesin basuh ini?" Jadi jurujual yang ada di kedai itu dia akan terangkan, "Okey, mesin ini mempunyai komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan." Okey. Oh, jadi kat sini ialah dikatakan mesin ini mempunyai komputer benam. Apa itu komputer benam? Okey, kalau tak salah cikgu tahun 5 cikgu dah terangkan apa itu komputer benam. Jadi tak apa kita refresh balik. Okey, komputer benam ni adalah uh, ad, apa satu atur cara yang telah dihasilkan dan dimasukkan ke dalam peralatan tersebut untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Contohnya mesin basuh ni telah dimasukkan atur cara. Jadi dengan kita menekan satu butang, dia akan melakukan fungsinya. Contoh kalau mesin basuh, dia akan basuh baju tersebut. Dia akan tentukan berapa kilogram baju yang boleh letak, berapa paras air, berapa lama dia membasuh, dan seterusnya. Kita cuma tekan butang, satu saja. Itu yang dimaksudkan komputer benam. Maksudnya dia ada atur cara dalam sesuatu perkataan, satu peralatan tersebut. Okey? Jadi bagaimanakah mesin ini dapat melakukan semuanya? Kita Yalah dia macam peliklah budak ni kan. Tekan satu butang, mesin tu boleh lakukan semua kerja membasuh, dari basuh sampailah membilas dengan satu butang. Okey, itu yang dimaksudkan komputer benam. Jadi hari ini kita akan lihat dengan lebih terperinci apa itu komputer benam. Okey, jadi cikgu besarkan sikit. Okey, kita lihat okey, di rumah awak lah, kebanyakan di rumah sekarang ni mempunyai peralatan, peralatan elektrik ataupun elektronik. Okey, dalam peralatan elektrik dan elektronik ni kebanyakannya sekarang sudah mempunyai komputer benam. Okey. Jadi, komputer benam ni adalah satu atur cara yang telah dimasukkan ke dalam peralatan tersebut supaya dia boleh melaksanakan fungsinya. Okey, antara contoh yang biasa awak lihat kan, yang biasa ada di rumah lah. Kan ada televisyen, ada penghawa dingin, jam penggera berjeritel, Anda yang terbaru ni mungkin setengah rumah dah ada pembersih vacuum atau apa robotik dia bersihkan. Jadi dalam peralatan elektrik ni telah dimasukkan komputer benam. Jadi kita tekan satu switch contohnya penghawa dingin. Kita tekan je switch, okey, dia akan sejuk dengan suhu berapa, berapa lama masa, okey, dia boleh menetapkan suhu, okey, jam pengera sama juga, jadi dia ada komputer benam ni dia ada
cara. Okey, selain peti sejuk, mesin basuh elektronik dan juga ketuhar gelombang mikro ni contoh-contoh, beberapa contoh yang ada di rumah kita yang mempunyai komputer benam. Okey, faham? Faham tak? Okey jadi, komputer benam ni dia mempunyai atur cara. Okey, atur cara ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu sesetengah Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat dilaksanakan mengikut tetapan. Okey, faham? Itu komputer benam. Jadi ada, tadi cikgu ada cakap ada peralatan elektrik yang mempunyai komputer benam dan juga ada peralatan elektrik yang tidak mempunyai komputer benam. Macam mana kita nak bezakan antara peralatan elektrik tu ada komputer benam dan juga tiada komputer benam. Okey, sebagai contoh cikgu bagi contoh kipas, kipas siling. Okey kalau kita lihat kipas siling awak lihat okey ada macam-macam jenis. Okey, ada macam-macam jenis kipas yang dijual di pasaran. Okey kita lihat kipas yang ni. Okey apa beza dia kipas yang ni. Misalkan okey, okey kipas ni ada komputer benam ke tak ada? Siapa boleh jawab? Ada ke tak ada? Okey, okey cikgu bagi jawapannya ialah peralatan elektrik ni, kipas siling ni dia tak ada um, komputer benam. Di mana dia terus direct. Kita tekan switch, dia terus hidup. Eh, okey manakala kalau ah, balik okey, ada setengah kipas sekarang yang dah mempunyai komputer benam. Okey, misalkan apa beza dia? Nampak? Okey, kalau kipas ini, dia mempunyai komputer benam di mana, di dalam kipas ini telah dimasukkan pengatur caraan, di mana dia ada macam-macam fungsi selain daripada berikan angin kan kepada kita untuk dia berpusing. Okey, sebagai contoh mungkin, dekat kipas ni dia ada lampu, ada lampu. Okey, kemudian, di kipas ni juga dia ada menggunakan remote control. Kalau kipas sekarang yang ada remote control maksudnya, kipas tersebut mempunyai komputer benam. Okey, berbeza yang tadi. Yang tadi tak ada apa-apa, kita tekan switch je terus dia berpusing. Okey, kalau yang baru yang mempunyai komputer benam, dia mempunyai pelbagai fungsi-fungsi lain. Contohnya dia mempunyai remote. Bila kita tekan remote untuk buka lampu, dia akan menyalakan lampu di sini. Okey, tekan butang B mungkin untuk memusingkan kipas ini. Tekan butang C mungkin dia untuk melajukan pusingan kipas tersebut. Ni contohlah. Cikgu dah bagi satu contoh. Perbezaan antara komputer benam, peralatan yang ada komputer benam dan juga peralatan yang tiada komputer benam. Itu perbezaan dia. Okey, perbezaan yang kedua, cikgu nak tunjukkan kalau dia ada sebuah peralatan tersebut, dia ada alat ini atau benda ini
maka peralatan tersebut adalah komputer benam. Okey. Circuit, circuit kipas ataupun mesin basuhlah. Kecilkan sikit. Okey, kita tengok gambar. Ah, baik. Okey, inilah. Kalau kita lihat, kita buka lah. Dia ada macam ni ataupun macam ni. Yang warna hijau ni. Okey, ni. Saya terangkan, cikgu buka besar. Okey, terangkan. Okey, contoh dia yang ada macam gini, ni kita panggil apa ni, dia punya ibu lah ataupun motherboard dia. Apa ni, seseorang pengatur caraan ataupun pengatur cara, dia telah masukkan atur cara di dalam alat ni. Jadi alat inilah yang dipanggil komputer benam yang dipasang. Dengan alat inilah sesebuah peralatan itu tersebut boleh melakukan fungsi-fungsinya. Eh, ini. Jadi kalau awak nampak terbuka suatu peralatan tu mempunyai board ni, circuit board ni, okey. Jadi peralatan tersebut dia adalah komputer benam. Dia mempunyai komputer benam. Jadi istilah-istilah dalam komputer cikgu nak terangkan sikit. Dia ada pengatur cara, pengatur caraan. Okey, pengatur cara ni adalah orang. Orang yang membuat atur cara. Orang tu yang mereka atur cara. Okey, tapi manakala pengatur caraan ialah apa yang dibuat tu, orang yang pengatur cara buat tu, eh, ah, dimasukkan di dalam motherboard ni, itu dipanggil pengatur caraan. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil, kalau pengatur cara dipanggil programmer. Programmer. Kalau pengatur caraan dipanggil programming. Tu perbezaan dia, programmer, programming, pengatur cara, pengatur caraan. Okey, jelas Jadi cikgu dah tunjukkan dua contoh komputer benam, perbezaan komputer benam dan juga yang tiada komputer benam. Jadi cikgu ulang balik, ada setengah peralatan mempunyai komputer benam dan ada setengah peralatan tiada komputer benam. Okey, kalau komputer ni, laptop, notebook, ada komputer benam ke tak? Dah tentu mesti ada komputer benam. Okey, jelas. Jadi setakat itu untuk hari ini pelajaran kita. Untuk tugasan cikgu nak awak senaraikan eh senaraikan ah, 5 contoh, kurang-kurangnya 5 contohlah. 5 contoh peralatan elektrik atau elektronik yang ada di rumah kamu yang mempunyai komputer benam dan juga tak ada komputer benam. Okey, okey. Buat dalam satu kertas. Cikgu tunjukkan contoh. Okey. Ni jap. Okey. Tekan kertas. Okey. 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 Tuliskan hari. Contohnya hari ni hari Rabu. Okey. Tarikh hari ni 3/2/2021. Okey, tajuk dia perbezaan kom peralatan yang mempunyai komputer
benam dan dengan peralatan yang tiada komputer benam. Okey. Okey, jadi buat ni tajuk dia ada hari, ada tarikh, kemudian, perbezaan dia tulis macam ini. Ini nanti buat dalam kertas tak perlulah type ni apa, dalam kertas. Lepas tu kita buat bentuk jadual. Okey, 5 okey, tarik sini, bawah ni lah. Okey, buat bentuk jadual. Yang ni ialah bilangan, ini adalah, peralatan dengan komputer benam. Ini peralatan tanpa komputer benam. Okey, jadi 5 peralatan dengan komputer benam, 5 peralatan tanpa komputer benam. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, aku nak awak cari kalau kat rumah awak tu lah. Kat rumah awak, awak cari dan tuliskan. Okey, tuliskan. Peralatan dengan komputer benam, peralatan tanpa komputer benam. Okey, cari yang ada di rumah awak. Okey, cari yang ada di rumah awak. Sekurang-kurangnya 5. Faham? Okey, jadi ini nanti awak tulis apa peralatan dia, kemudian ambil gambar dan, send pada personal WhatsApp cikgu. Okey, jadi cikgu harap semua faham. Kita bertemu lagi pada 2 minggu lagi minggu depan aktiviti, kita akan gila-gila dengan aktiviti. Minggu depan lagi ni baru 2 minggu kemudian baru TMK. Jadi cikgu harap semua faham. Kalau ada yang tak faham boleh, WhatsApp personal cikgu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Okey, bye. Assalamualaikum.